Hi, Assalamualaikum and good afternoon. Welcome back to our free online lesson. So actually, for today, the topic that I covered is about create 3D drawing with Inventor 2021. Assalamualaikum for Muslim. Selamat sore for Indonesian and good afternoon for others country. Okay, so untuk hari ini kita akan fokus about Inventor. So before I'm going any further about our topic for free online lesson for today, I would like to introduce myself first. My name is Muhammad Amaruddin bin Muhammad Nazir. Just call me Amaruddin Nazir. I am one of application engineer in Eket Systems Sendirian Berhad. Okay. So before I'm going any further, I would like to launch satu poll untuk I study sikit lah untuk berkaitan dengan background yang datang ataupun yang attend kita punya free online lesson pada hari ini. So I will launch satu poll. I hope you all dapat jawab lah this poll. Okay, so I dah launch ini poll. So I hope untuk you all jawab this poll dululah. Okay, so I will end this poll right now. So thank you for those yang dah jawab this poll. Okay, so mostly yang datang ataupun yang attend pada hari ini adalah dari bidang ataupun dari background manufacture. So untuk kita punya kita punya free online lesson pada hari ini, so mostly kita berkaitan dengan manufacturer. Tapi kalau dari bidang ataupun background architecture or civil, so far tak ada masalah. So kita boleh belajar apa itu berkaitan dengan manufacturing. Okay, so apa topik yang saya akan cover hari ini adalah berkaitan dengan create 3D drawing with Inventor 2021. So hari ini saya akan ajar macam mana nak lukis ataupun macam mana nak create drawing di dalam Inventor. Okay, so untuk hari ini saya akan tunjuk nanti apa yang saya akan lukis menggunakan Inventor. So before kita pergi lebih jauh, saya akan pergi ke slide yang seterusnya. Wait. Okay, so this is about our product, which is this is about Autodesk Product Design and Manufacturing Collection ataupun lebih dikenali sebagai PDMC Collection. Apa itu PDMC Collection? PDMC Collection adalah Product Design and Manufacturing Collection. Apa yang ada dalam PDMC Collection? Okay, so saya akan terangkan lebih detail lah apa yang ada dalam PDMC Collection. So firstly, apa yang ada dalam PDMC Collection kita akan dapat AutoCAD. Okay, AutoCAD come with 7 tool sets. First kita akan dapat AutoCAD Full, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD MEP, and the last one is AutoCAD Plan 3D with including PNID. Next is Factory Design Utilities, and then Inventor Professional. Okay, Inventor Professional yang kita akan buat hari ini. Okay, yang kita akan lukis 3D menggunakan Inventor 2021. Okay, apa yang boleh kita buat dalam Inventor Professional ni? Okay, kita boleh buat sheet metal, linear stress analysis, tubing and piping, mold design, and the last one is electromechanical design. Next is kita ada Nastran Inkjet, and then HSM ataupun sekarang ni mostly kita akan panggil Inventor CAM. Previously kita panggil Inventor HSM, tapi sekarang kita dah tukar nama kepada Inventor CAM. Okey, apa yang Inventor CAM boleh buat? Apa yang Inventor CAM boleh buat adalah 2.5 until 5 axis milling, turning process, mill and turn process, laser, plasma, waterjet, cutter process. Itu apa yang boleh Inventor CAM boleh buat. Next is kita ada Inventor nesting, Navisworks Manage, Vault Basic, 3D XMAX, and the last one is 3D XMAX Interactive. Okay, itu apa yang terdapat dalam PDMC Collection. In case kalau you nak tahu berkaitan dengan civil punya software ataupun architecture punya software, kita juga provide. In case kalau you nak tahu berkaitan dengan civil punya produk, you just pergi dekat kita punya website. Let me show you macam mana nak pergi kita punya website.
just pergi dekat mana-mana browser, just type acadsystem.com, pergi je mana-mana browser and then just tekan pada kita punya website acadsystem.com. Okay, so kalau you nak tahu berkaitan kita punya produk, apa yang kita provide untuk produk tu, okay, just pergi dekat produk and then kat sini. So tadi I terangkan berkaitan dengan Product Design and Manufacturing Collection, which is PDMC Collection. Tapi kalau you all nak tahu berkaitan dengan Architecture, Engineering, Construction, which is AEC Collection, this is about civil or architecture. You nak tahu berkaitan dengan produk-produk yang ada, apa yang terdapat dalam collection ni, you just boleh pergi dekat bahagian sini lah. Okay, so kalau you nak tahu berkaitan dengan single product ataupun single software, you boleh tengok dekat bahagian sini. Kita ada AutoCAD 2021. Okay, ini adalah kita punya latest version, iaitu 2021. Walaupun tahun ni adalah untuk 2020, tapi kita dah launch untuk new product, new version, iaitu 2021. Okay, so next is saya akan tunjuk kalau you all nak you all nak tahu kita punya upcoming event, just scroll kat bawah ni. Okay, kat sini kita punya latest Autodesk promotion atau news. Kalau you nak tahu, just pergi scroll bawah. Okay, ini adalah kita punya latest Autodesk online lesson ataupun workshop ataupun webinar. Kita punya upcoming event yang akan datang. Okay, so untuk hari ini kita provide adalah untuk create 3D drawing with Inventor 2021. Okay, so for those yang kalau berminat untuk join AutoCAD 2D, iaitu for area calculation, you just boleh join untuk kita punya next kita punya upcoming free online lesson, iaitu pada 21 Ogos. Okay, so kalau you nak join, you just tekan je. And then you boleh reserve tempat lah. Okay, so you boleh confirm reserve. Okay, and then kalau you nak request here ataupun you ada tajuk yang tersendiri yang you nak ACAD System ataupun kami pihak ACAD System buat untuk you punya custom free online lesson, don't worry. You just pergi dekat bahagian you can request here, you just tekan sahaja and then you just kena isi form. Isi form yang kita dah sediakan, you just isi and then just submit. Kalau you nak kita buat untuk AutoCAD, you just tick pada AutoCAD and apa bahagian AutoCAD you nak kita buat untuk free online lesson. Just tekan saja and then just submit. Okay, and then nanti kita akan dapatlah notification yang you dah submit. Okay, so back to our topic about Inventor. So I will share the PowerPoint first. Okay, so this is about Inventor 3D drawing. Inventor CAD software is this is about CAD. CAD is computer aided design. Okay, apa kelebihan CAD yang kita sedia maklum sebelum ni sebelum kemunculan CAD lagi kita drawing kita gunakan lukisan tangan, tapi dengan kehadiran CAD iaitu computer aided design, kita dah banyak improvekan kita punya seni dalam lukisan. Tak kira dalam lukisan architecture ke, dalam lukisan mechanical ataupun apa jenis lukisan apapun, tak kisah, kita dah banyak improvement dari segi CAD. Okay, so next is apa ni, this is about features in Inventor. Apa yang features dalam Inventor? So kita boleh buat parametric modeling, assembly modeling, drawing creation, and then kita ada collaboration, shared view collaboration dan lain-lain lagi lah. So kita juga boleh buat model based definition, content center. Okay, ini content center ni quite related lah, banyak yang kita boleh pakai dengan menggunakan content center. Kita tak perlu lagi nak buat screw, tak perlu lagi lukis screw. Actually kita dah disediakan dengan apa yang dibagi. Sebab kita just pakai content center sahaja. And then kalau you nak tahu berkaitan dengan nak check dia punya stress analysis, dalam Inventor juga kita boleh check macam mana kita nak check dia punya stress, strong dan lain-lain lagi lah. And then you nak buat shape generator, you boleh pergi kat bahagian shape generator and then you just create bahagian shape generator sahaja. Okay? Okay. Apa yang kita akan lukis pada hari ini adalah okay, so ini apa yang kita akan lukis pada hari ini, iaitu sinki. Nampak macam senang, nampak macam mudah, tapi basically kita kena tahu penggunaan simbol-simbol ataupun dia punya command-command yang ada di dalam Inventor. So, saya akan tunjukkan macam mana nak lukis sinki ni menggunakan Inventor 2021. Okay, so let's move on to Inventor kita. So,
So I will, this is kita punya drawing untuk hari ni lah, untuk inventor. So kita akan lukis macam ini, tapi kita akan lukis mengikut gambar macam tadi. So I buka new file yang baru. I pilih untuk standard mm. Okay, in case kalau this is kalau you dah buka file, kalau you belum masih belum buka file, dia akan keluar macam ini. So just pergi dekat new, pastikan ikut you punya standard yang you nak pakai. Okay, let's say lah I pakai mm, so I just pick pada mm sahaja. Okay, so dia akan keluar interface macam inilah. So ni kalau macam you nak start untuk drawing, dia akan keluar macam ini. Okay, so macam mana nak start lukis? Just pergi dekat bahagian 2D, start 2D sketch. Kalau you nak sketch pada 3D pun boleh, tapi I just tekan pada 2D sketch untuk I punya lukisan pada hari ini. So sekarang ni you just pilih plane yang you nak pakai. So actually kita ada banyak plane, kita ada XY plane, kita ada YZ plane dan kita ada XZ plane. So untuk hari ini I just tekan pada XY plane untuk I buat lukisan I. So I tekan XY plane. Okay, so this is kita dah nak start ataupun kita dah pada bahagian untuk melukis, untuk drafting. Okay, so firstly apa yang I nak buat adalah I ambil rectangle. So I just pick dekat sini point dia. Let's say I masukkan dia punya distance 1200. Okay, this is size kita punya singki. Kalau you punya singki tu you nak buat custom lagi besar ke lagi kecil, terpulang kat you. Tapi ni I just setkan dia sebagai dia punya distance 1200 and then 500. Okay, next is I filletkan dia, which is 25. Sini. I fillet di setiap bucu-bucu ni. Yalah setiap singki dia tak nak yang benda tajam. So itu adalah membahaya. So I just fillet. Faktor-faktor yang keselamatan pun kita boleh kira dalam kita punya lukisan. So ini faktor keselamatan, I tak nak ada bucu, I just nak buat fillet. Okay, and then I just finish sketch. And then I extrudekan dia sebanyak 300. Okay, 300 and then just okay. Okay, ini adalah bentuk yang solid. Belum ada apa bentuk lagi. Just bentuk yang solid, yang pack. Okay, now I will start sketch balik. I ambil plane yang ini. Okay, I ambil surface yang ini. I just click. Okay, next is I just tekan pada rectangle ni balik. I buat pada bahagian sini. I just lakar saja dulu and then I masukkan di standard which is 390. And then di sini pun 390. And then just tekan enter. So I nak adjust sini ke sini 50. I ambil dimension dari sini ke sini I just tukar 50 which is 15. And then sini pun I just tukar 15. Okay, so I create lagi satu rectangle dari sini. Ambil dimension. Sama juga. 390, yes, betul. And then I nak jarak sini ke sini 50, so sama juga. I ambil dimension and then letakkan 50. So nanti dia akan bergerak ke tepi sebanyak 50. The gap dia adalah 50. Okay, next. I just nak extrudekan dia. I just finish sketch. I ambil extrude. Klik pada sini dan klik pada sini. So, sekarang ni kita nak buat dia punya basin dia. So, kita nak buat basin dia. I kedalamkan dia, flipkan dia. Flip. Kalau macam ni, dia ikut you punya distance, which is 300. You just edit kat bahagian distance ni. I nak letak 190. So, dia akan ubah. Okay, singki kita tu tak, bentuk dia tak flat. Okay, bentuk dia tak flat. Dia ada, confirm dia ada bucu sikit. So, I just extrudekan dia. I letakkan dia punya distance angle dia. I nak letak -5. So, dia akan ke dalam kita punya curve tu. Okay, so I just tekan OK. Kita tengok. Dia akan masuk ke dalam lah. Which is -5 dia punya angle dia. Okay, next. I just tekan pada fillet. I nak ambil fillet. I tukar kepada 40. I nak fillet yang sini. Ialah
sinki tak ada yang tajam. So kita just filletkan dia bagi nampak macam safety sikit. So I fillet kat sini, fillet di bahagian sini, sini and sini dan sini. Okay, so I just apply. You nak tekan OK pun boleh, you nak tekan apply pun boleh. Tapi kalau apply, kita boleh buat lagi fillet tu. Kalau you nak repeat command fillet, just tekan pada apply. And then kalau you nak tukar dia punya radius untuk fillet, just tukar sahaja. So let's say yang second ni I nak letak 65. I letak dekat sini, fillet dekat sini, sini, sini. Kalau you nak main dengan rotation pun boleh, tak ada masalah. Ini I just simply je letak. Okay, and then I just apply. So kita dah siap untuk buat fillet di bahagian dalam. So kita dah nampak bentuk-bentuk yang kita nak buat sinki tu. Okay, next. Apa yang nak perlu buat adalah kita nak buat satu bentuk yang naik ke atas supaya dia nampak macam, oh ini adalah betul-betul sinki. Tak nampak macam, what is that? Okay, so kita nak nampak macam betul-betul, betul sinki. So I just tekan sinki, I tekan sinki. I tekan start sketch, I ambil pada bahagian sini, I rotatekan balik. So I pakai project geometry. Kalau you tak nak lukis sekalipun, you pakai je project geometry, just dia akan ikut kita punya lukisan. Okay, jadi I tekan project geometry, I ambil pada bahagian sini. So dia akan keluar kotak kuning macam ni, line kuning. So I nak jadikan sini bahagian yang dalam ni sebagai construction line. So I just mark all this. I right click and I tekan pada construction line. Okay, so dia dah jadi construction line. So next is I nak offset sini. Sebab I dah tak nak lukis, I just pakai project geometry and then I just offset. Lagi simple, lagi mudah kerja kita. Tak perlu nak lukis, tak perlu nak buat semula. So just pakai project geometry. Okay, next just tekan pada offset. Ambil line sini. Okay, just offset. Berapa yang you nak. Contoh, I nak 15, 50. Okay, I tekan enter. Okay, so I just nak filletkan lagi. I tekan pada fillet. I nak tukar kepada 50. So I jadikan sini 50. Sini pun sama 50. Pun sama dekat sini 50. And then I just tekan finish sketch. Okay, so kita dah adakan fillet kat sini. So next is I just perlu extrude sebab I nak timbulkan dia. I timbulkan yang sini saja. I bukan nak timbulkan ke dalam ni. I nak timbul yang sini. So I mark dekat bahagian sini saja. Okay, make sure mark di bahagian sini saja. So I extrude sebanyak 10. Okay, and then just tekan OK. So belum nampak lagi macam sinki. Okay, just nampak macam bentuk solid yang ada dua lubang. Tak nampak macam sinki lagi. Okay, so far tak ada masalah. Kita boleh buat, kita buat dia. Okay, so next apa yang kita buat adalah fillet. Nak jaga keselamatan dan kualiti keselamatan. Kita just ambil pada bahagian fillet. I tukar ni kepada 5. Okay, so I just tekan kat sini, sini dan sini. Okay, sini. So I just tekan apply. So kita dah siap fillet. Okay, next. I nak buat bentuk di bahagian sini iaitu untuk pengeringan pinggan mangkuk ke something. So I just tekan balik pada start sketch. I ambil kat sini. I rotate untuk nampak mudah. So sama juga konsep. I dah malas lukis, I malas nak buat semula, I just pakai project geometry. Okay, just I nak ada line sini satu dan sini, satu di sini. Okay, so kalau you nak tick mana-mana pun tak ada masalah. Okay, next. Apa yang I nak buat? I nak buat satu bentuk slot di sini. I nak buat bentuk slot di sini. I just drag. Okay, I just masukkan which is 20. Okay. And then, I nak banyakkan sini. Bentuk ni, I dah tak nak lukis satu. Okay, so far semua kena kerja mudah, semua nak kerja pantas. Okay, kita ada command rectangular. So, benda ni dia sangat memudahkan kita lah. Tak perlu lagi nak lukis semula, nak redraw balik. Tak perlu. Okay, just pakai rectangular. Okay, firstly, you kena select you punya bentuk yang you nak. Geometry yang you nak. So, I select yang ini. Okay, first direction, I will pilih dekat bahagian sini. And then for the second direction, I pilih di bahagian sini. So, berapa yang you nak? Okay, let's say I nak 5. This one pun I nak 5.
So distance antara di slot 1 ke slot 2 I nak letak which is 40. And then sini pun 40, 50. Okay, so macam ni. Kalau you nak kurangkan lagi, you boleh adjust di bahagian sini. So ini berapa item yang you nak. Sini berapa distance yang you nak. Okay, kalau you dah rasa macam okay, this is betul, tepat. Okay, just tekan pada okay. Kalau you nak letak 38 ataupun nombor-nombor yang ganjil pun boleh. 38, 35 macam tu you boleh buat, tak ada masalah. So untuk sekarang ni I just letak 40 ataupun 50 saja. Okay, and then I just tekan okay. Next is I just tekan pada finish sketch. I just tekan extrude. I nak extrude semua sini, takkan kita nak batu satu. So kita just pakai, I just select semua sini. Sini lagi. Okay, I nak extrude sebanyak 10. No, I nak tukar kepada 6. Okay, I just tukar kepada 6. And then I just tekan okay. And then I nak filletkan lagi. Just tekan pada fillet. I tukar kepada 4. Radius dia 4. So I pilih sini, sini, sini. Di setiap bucu yang dia ada, setiap bucu yang kita ada, so kita just yang mana kita nak jadikan dia sebagai fillet, just select saja. Okay. Just di sini, di sini, di sini. Don't worry. Okay, dah siap untuk semua and then just tekan pada okay. Okay, next is kita dah siap untuk bentuk yang ini. So next kita nak buat supaya nampak macam betul, this is a sinky. Okay, sink. Okay, so next is I nak pakai pada command shell. Shell ni dia nak buang permukaan, bukan nak buang, dia nak buang yang bentuk-bentuk yang kita tak perlu. Okay, so kita pakai shell. Okay, so bahagian yang you nak remove, tekan saja. Okay. Wait, shell. I nak buang 0.5. Wait, have a technical issue. Okay, actually kalau you pakai shell, okay, maybe I just right now tadi I tersalah step. I salah klik mana-mana. So actually you nampak dekat bahagian sini, kalau you salah tekan ataupun you salah step, dia akan jadi macam ni. Kalau you betul-betul you buat step yang betul, you select yang betul, dia akan jadi macam ni. So dia akan detect you punya surface yang you tak nak pakai. So actually kat sini kita dah setkan dia sebagai 0.5 mm. Okay, so macam ni lah. Okay, so I think that's all for today. I will launch satu poll. Kalau you rasa macam you rasa kita punya free online lesson ni related dengan you punya background ataupun you punya untuk you nak belajar, you boleh join kita punya next upcoming event. Okay, so I will launch satu poll.
Okay, so I hope you all akan jawablah kita punya poll ni. Okay, so I will end this post. Thank you for attending. So kat sini I will share the result first. Okay, so thank you yang mana-mana dah answer di poll, and then thank you for attending this our free online lesson. So kalau macam you nak join kita punya upcoming event ataupun kita punya upcoming free online lesson, just pergi kita punya website, just klik mana-mana yang you nak join kita punya free online lesson. Okay, so thank you for attending. See you again. Bye bye.